إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شونم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. So بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. Bagaimana? Qala mu'arif rahimahullah ta'ala, dan kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, hanya saja benci mereka itu akan puji kerana takut bahawa mereka itu kepada puji makhluk dan mereka itu membinasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sambungan daripada matan dahulu. An-nas yamdahunak, an-nas manusia, yamdahunaka memuji akan dikau, lima yazunnunahu bika, dengan barang yang ia zan kepada kamu dulu kan, minal khair was salah, daripada kebajikan dan sebagainya. Kalau kita fakunta anta zaman, maka adalah engkau naklah mencela nafsik akan diri kamu, lima ta'lamuhu fiha, kerana barang engkau sendiri mengenali akan diri engkau. Apa kita mengenali diri kita? Min kaba'ih wal razail, daripada banyak kekejian-kekejian kita dengan Tuhan lagi, banyak kesilapan-kesilapan hati kita dengan Allah Ta'ala, dan kejauhan kita dari Tuhan. Lepas tu ulama menyatakan, man fariha bin madhi, barang siapa yang seronok dengan pujian orang. Seronok di mana? Dalam qalbi, ya, walaupun dia tak senyum sampai ke telinga dan tapi dah qalbi dia ada benda seronok. Man fariha bin madah, siapa yang seronok dengan pujian orang, faqad amkana syaitanu an yadkhula fi jawfi, ya, dia mengizinkan syaitan masuk dalam qalbi dia. Ya, kalau dia seronok ada pujian orang, bermakna dia mengizinkan syaitan masuk dalam qalbi dia, mana merosakkan dia, itu maksudnya. Maka di sini Imam Ghazali menyebut bahawasanya benci mereka akan puji. Sebab apa? Mereka tak mahu dia tu dipuji. Sebab dia kerana takut bahawa suka mereka kepada puji makhluk, satu, dan mereka membinasakan Allah Ta'ala. Suka ni dipanggil farah, sifatul qalbi, sifat hati. Jadi mereka kata dia suka saja kepada makhluk, maka tertutup jalan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahaya. Ya, qalbi bila dia seronok dengan makhluk, maka keseronokan dia dengan Tuhan akan terjejas. Ya, sedangkan kita kena jaga keseronokan dengan Allah, kelazatan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Dan kata setengah mereka itu, barang siapa suka pada puji, maka senyap dapatlah syaitan itu masuk ia dalam perutnya itu. Man fariha bil madhi faqad amkana syaitanu an yadkhula fi jawfi, siapa yang seronok dengan pujian, maka seolah-olah dia suka, syaitan dapat masuk dalam kalbi dia. Bila masuk syaitan apa? Rosak, itu maksudnya.
Kemudian Ibnu Arabi radhiyallahu anhu dia berkata apa? Kata Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, bermula fitnah yang batin itu sebenarnya telah melengkapi ia, yakni jahil tiap-tiap seorang itu kadarnya. Maka lazimlah atas hamba itu membicarakan dalam dirinya hingga tiada diperolehi fitnah, dan jika tiada demikian nasaya binasa ia pada agamanya wal'ayazubillah dan dunianya. Kemudian mengisyarat muallif kepada perkara yang mewajibkan bagi cela yang dipuji akan diri, maka katanya al-mu'min iza mudiha istahya. Allah itu kata coba Raisul Muhaqqiqin, ulama terbesar dan sufi wali besar, itulah Ibn Arabi. Bermula fitnah yang batin, mana dalam kalbi hati itu, sebenarnya telah melengkapi ia, yakni jahil tiap-tiap seorang itu kadarnya. Seseorang tidak mengambil tahu tentang kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lazim atas hamba itu membicarakan dia. Sebab kebanyakan manusia dia seronok dengan pujian orang yang taraf dia ada zan. Sebab dia kata dunia apa tu? Lima yazunnunahu fika. Manusia puji kita sebab dia zan, dia disangka pada luar. Hakikat kita sebenarnya qalbi dengan Tuhan tu dekat atau jauh, gelap atau terang, dia tak tahu. Ya. Jadi sepatutnya kita menumpukan yang sebenar. Ya, itulah kita sendiri mengetahui kedudukan kita. Kalau jauh naklah didekatkan, kalau gelap naklah diterangkan. Ya, begitulah seterusnya. Hingga tiada diperolehi fitnah, sehingga tertutup makna segala kerosakan dalam hati. Dan jika tiada demikian itu nasai binasa ia pada agamanya. Kalau dia tak membicarakan perkembangan ruhani dia, dengan bahawa dia terfitnah, iaitu hati dia disangkutkan dengan makhluk, dia bergembira seronok dengan makhluk, maka dia tak nampak jalan ketuhanan, maka itu dipanggil rosak agama, dan dunia pun akan jadi rosak. Kemudian maka mengisyarat muallif tuan pengarang Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah kepada perkara yang mewajibkan bagi cela yang dipuji akan dia. Maka katanya al-mu'min, orang yang beriman tu, iza mudiha, apabila dia dipuji, istahya minallahi ta'ala, nasai malu dia dengan Allah Ta'ala. Bila orang puji dia, dia rasa malu dengan Tuhan. Itu orang mukmin yang sebenar. Malu dia apa? Ayyusna alaihi, bahawa dipuji atas dia biwasfin, dengan satu sifat la yashhaduhu min nafsi, yang mana dia tidak merasa memandang sifat tu ada pada diri dia. Ya, orang puji kita, oh, dia bagus, dia ni alim, dia sendiri kata mana dia sendiri pun tahu dia bukan orang alim atau mana. Dia ni baik, dia sendiri tahu dia masih jauh dengan Tuhan. Ya, mana oleh kerana tu orang puji tu dia rasa malu. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar ajar kita doa bila orang puji, baca apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Bila orang puji kita baca doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazun, ya Allah, kau jadikan aku lebih baik dari apa yang dipuji, yang disangkaan puji. Sebab dipuji sangka. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan kau ambil salah dengan sebab pujian. Mana jangan dengan sebab pujian itu aku tersilap jalan yang menjadi rosak, jangan. Atau maksudnya, jadi orang mukmin dia malu dengan Allah Ta'ala bila dipuji, sebab dia perasan dia orang mukmin yang sejati, dia sentiasa memandang kekurangan. Itu orang mukmin yang kuat imannya. Ada pun orang mukmin yang memandang kebaikan dia, memandang kehebatan dia, itu bukan mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna yang sentiasa memandang kekurangan dia. Wa bassarahu uyuba, itu dalam hadis yang disebut. Allah Ta'ala berikan hadiah pada dia apa? Perasaan qalbi dia tu sentiasa memandang kekurangan dia dengan Allah Ta'ala. Itu orang baik.
Kalau dia perasan dia baik, ya, dia tinggi, martabat dia itu jauh. Itu orang yang telah ditutup jalan makrifat oleh Allah Ta'ala. Allah Karim. Terjemah dia bermula, orang yang mukmin itu apabila dipuji ia, maka malu kepada Allah Ta'ala, bahawa dipuji atasnya dengan setengah daripada yang tiada dilihatnya daripada dirinya. Orang puji dia kan, dia tengok diri dia kenal, ya. Ada orang sebut dia macam-macam nak puji, alim lah begitu gini, padahal dia sendiri rasa dia bukan orang alim lagi, jauh lagi, tak berbau lagi, bukan. Dia ni abid, padahal dia belum tunduk tangga, abid, dan seterusnya lah, ya. Itu maknanya apa? Orang mukmin yang sebenar, dia rasa malu. Yakni orang yang mukmin yang sebenar, yang tiada memandang ia daripada dirinya sifat mahmudah, ada dia. Orang mukmin yang sebenar, dia tidak memandang bagi diri dia sifat-sifat yang elok tu ada. Bahkan dia sentiasa memandang sifat kekurangan. Sifat kekurangan bila dipandang, dia kena apa? Kena bersihkan. Kalau dipandang sifat dia kepujian, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik, maka ketika itu dia lupa untuk membersihkan kekotoran yang masih banyak dalam qalbi dia tadi. Jadi memandang ia daripada dirinya sifat yang mahmudah, yang mustahak padanya dipuji, dan hanya senya memandang ia akan demikian itu daripada Tuhannya Azza yang maha mulia, Jalla yang maha agung. Bahkan dia memandang apa? Yang sebenar mempunyai sifat yang dipuji, yang sebenar-benar hakiki huwallahu ta'ala, ya. Allah Ta'ala tu je, lain mana dia. An-nas la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia selama nama dia manusia, dia tidak sunyi daripada tersalah, tersilap, terlupa, terlalai, selain daripada orang yang dipelihara khas oleh Allah di kalangan Rasul, Nabi atau lain. Selama banyak hebat mana ilmu dia pun, tinggi mana makam dia, wali sekalipun, dia tak sunyi daripada salah dan silap, ya. Jangan kita nak cari waliullah tak ada dosa, itu kerja sia-sia. Kita nak cari satu guru lah, satu wali yang tak ada dosa langsung bersih, itu dia gila kan? Yang tak ada dosa ni maksum, rasul, ya, nabi kan? Cuma maknanya orang-orang bawah dia tu, dia tak naik maksum, dia duduk tangga mahfuz. Mahfuz mana apa? Dia sentiasa berhati-hati. Kalau dia terkena dosa, dia cepat bertobat. Dia terkena dosa, dia cepat bertobat. Itu peringkat yang tertinggi, bawah daripada peringkat rasul. Nak cari orang tak berdosa selain Nabi dan Rasul, itu kerja silap. Ada juga dia orang itu, ya, dia cari guru, entah dia tengok guru dia tinggal sikit silap, dia tinggal guru, ya. Guru pula guru lain, dia tengok guru punya silap sikit, dia tinggal guru, cari guru lain. Jadi kerja dia cari kesalahan guru dia. Ini orang jahat ni, ini insan yang jahat, ya. Imam Syafi'i berdoa, ya Allah, Engkau tutupkan pada pandanganku akan kesilapan guruku. Itu doa Imam Syafi'i. Ya Allah, Engkau tutup kesilapan guruku pada pandanganku. Mana-mana ada guru yang tak silap, tapi jangan kau tunjuk apa tak nak. Kau tunjuk yang baik. Mana kita pergi pangkal pokok tu, tunjukkan buah yang baik, jangan tunjuk buah yang busuk. Ini dia pergi pokok cari buah busuk, buah baik banyak nampak, dia tak ambil. Buah busuk dia ambil 3-4 biji. Lepas tu dia isytihar pokok ni tak baik, buah dia busuk, padahal beratus buah cantik-cantik tak diambil, dia ambil yang busuk. Ini murid jahat ni. Murid ni takkan dapat hidayat petunjuk, ya. Imam Syafi'i itu ulama besar, wali besar, imam mazhab, berdoa, ya Allah, Engkau tutup daripada pandanganku akan kesilapan guru. Ini tidak, ya. Dia cari guru punya salah, lepas tu dia heboh, lepas tu dia lagi cari guru lain. Oh, banyak ada pesen macam ni kan. Sebab tu bila dia guru yang kita nak guru, kita tanya tu, awak dah guru banyak? Banyak saya guru, tapi guru ni macam ni saya tinggal, lepas tu saya guru. Okay, lagi Ustaz kata kau tinggal dengan kita pula. Ya betul, dia tinggal, ya, perangai itu. Allah, kita tengok selidik salah orang, lebih baik kita selidik salah kita. Kita lebih jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang yang macam ni akan ada sifat takabur, dia rasa dia je baik, orang lain semua tak betul, ya. Ini bahaya.
Ingat ya doa Imam Syafi'i, bagus amal. Ya Allah Tuhanku, kau tutup daripada aku memandang akan kesilapan guru, kau bukakan kebaikan dia. Ini bukan nak bagi peluang pada guru pula. Kalau kata orang guru sedap je, nak murid tak pandang aku buat jahat, jangan. Itu babah pula guru. Ya. Ada setengah murid pula dia lagi tengok, dia ukur makam guru dia. Wah, guru aku ni tak tinggi lagi makam. Buat dia pula dia ukur. Banyak kayu penyukat dia dan macam-macam dan ni tipuan iblis. Allah. Kemudian maka apabila memuji manusia atasnya dan menyebut mereka itu manusia akan segala kebajikan dia, ya, manusia memuji-muji, yang membesar-besarkan dia dan sebagainya, maka malu ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipuji atasnya dengan sifat yang tiada ia dalamnya, yang dia rasa sendiri dia tak ada. Sebab orang yang arif dia tak pernah memandang sifat dia baik, sentiasa dia memandang dia jauh kekurangan dengan Tuhan, ya. Macam ulama-ulama dulu lain tentang dia jauh. Dia karang kitab tu Masya Allah, ya, kadang 20 kulit, 10 kulit, 20 kulit, tebal-tebal. Ujung kitab dia kata aku bukan ahli dalam bidang ini, ya. Kalau ada tersilap tolong tegur. Ulama sekarang jangan tegur, melenting ni tadi, ya. Ulama dulu kitab-kitab dia tu berkat dia test dan bukan dia test kat orang. 10 kulit dia karang kitab berapa tahun nak habis dan dia ambil kitab dia letak atas Kaabah. Kitab dia dah habis karang tu, dia letak atas Kaabah. Dan 2-3 bulan dia kata, ya Allah, kalau aku karang tidak ikhlas, engkau hapuskan kitab ni. Ya, datang gibut hujan apa pun tak lerak, kitab dia beranjak pun tidak, ya. Baru dia turun, dia tomok, dia cap, dihamburkan tanpa royalty. Ikhlas tu ulama dulu. Baru kita tengok kitab dia Masya Allah, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun orang baca lagi, sebab keikhlasan mereka mengajar. Itu jauh maknanya. Nak banding dengan kendian, jauhlah tentang ni. Setengah guru tu nama dia pun tak sebut dia karang kitab, macam-macam. Allah. Sebab jiwa manusia akan dapat lazat dengan Tuhan bila dibuangkan makhluk dia berkalbi dia, ya. Buangkan makhluk berkalbi dia. Dengan bahawa kalau orang puji dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Situ dia tunas untuk dapat manis dengan Tuhan. Dia tidak akan dapat kemanisan dengan Allah apabila dalam kalbi kita masih ada minat kepada pujian, minat terkenal, minat dikenali, ya. Itu tak ada kuasa. Pada kata man fariha bil madah faqad amkana syaitan an yadkhulah fi jawfi. Ya, siapa yang suka seronok bahawa dia dipuji, dia besar-besarkan, maka dia mengizinkan syaitan masuk dalam kalbi dia. Dan tidak masuk syaitan melainkan kerosakan yang akan dialami dia. Allah. Dengan sifat yang tiada dalamnya, maka bertambah-tambah ia demikian. Itu akan ihtiqar, rasa hina diri dia bagi Allah Ta'ala, dan lari ia daripadanya, dan kuatlah kepadanya melihat kebajikan Allah Ta'ala padanya. Yang dipandang ialah apa? Ihsan Tuhan, kurnia Tuhan. Yang didapat ibadat sedikit sebanyak, ilmu sepatah dua, semua dipandang kurnia Tuhan, tak ada apa dia pun, ya. Dan memandang anugerahnya Allah Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunas Quran terpampang, bi fadlillah, dengan kurnia Tuhan semua ni, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat ni yang kita dapat buat ibadat sikit sebanyak, semua kurnia Tuhan, rahmat Tuhan. Kita tak ada apa dan lahir perut ibu apa, selai benang pun tak ada, apa tak ada. Kemudian diberikan seperingkat nikmat zahir dan batin, serta selamatlah daripada sukun kepada puji segala hamba. Allahumma ja'alna min ahli tajarrudi anil aqwan wa jizib qulubana anis sukun. Ini ya, doa tu bagus baca. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud,
Ya Allah, jadikan kami daripada ahli tajarrud, mana orang yang bersunyi diri daripada makhluk. Qalbi dia tu, jasad tak hapus dan qalbi. Ya Allahumma ja'alni min ahli tajarrud, atau gamai Allahumma ja'alna min ahli tajarrudi anil akwan, mana hati dia mujarradah, disunyikan, dikosongkan daripada menghadap akwan pada makhluk. Wajzib qulubana anil nazar wa sukun ilaiha. Wajzib, minta Allah Ta'ala sentap, minta Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala sentap daripada kalbi kita, ya, daripada sukun. Ini sukun, apa sukun? Tetap hati itu, dan tertambat hati dengan makhluk, minta Tuhan sentap, buang, supaya hati kita lapang bersih dengan dia, ya. Wajzib qulubana anil nazar, memandang-mandang pada pujian makhluk, wasukun, dan diam hati seronok dengan makhluk, minta Tuhan sentap, hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal musyahadah, sehingga terpancarnya nur muraqabah dan nur musyahadah dalam kalbi dia. Allahumma ja'alna minhum. Dan bahawasanya orang yang mukmin, yang muhakkik, mana mukmin yang sebenar-benar keimanan dia kepada Ta'ala, iaitu yang telah disembuhkan hatinya daripada segala penyakit, yang telah disembuh, bukan disembah, itu disembuhkan, mana kalbi itu dah bersih, mana sudah sehat, macam jasad juga. Bila dia sehat betul, Masya Allah, itulah kalau kalbi dia sembuh, dia bersih betul daripada segala penyakit. Sebab penyakit ada zahir, ada batin. Penyakit batin lagi besar, kena diberikan perhatian. Sebab rosak dia, putus hubungan kita dengan Allah wa na'ayazubillah. Maka adalah ia sejahtera pendapat, ya, segala pendapat dia tu, idrak dia tangkap tu sejahtera, pemandangan dia, segala penglihatan dia, pendengaran dia akan sejahtera bila disembuhkan kalbi dia. Dia bercakap cantik, dia mendengar pun cantik, dia melihat pun cantik, dia berjalan pun cantik, ya. Itu bagaimana warak yang zahir. Si Mu'az Ar-Razi kata al-wara' war'ani, az-zahir an la tataharrak illa lillah, wal batin an la yadkhula qalbahu illa Allah. Wara' tu ada dua, satu zahir. Apa zahir? Dia tidak bergerak melainkan semua kerana Allah. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, mulut tidak bercakap, kaki tidak berjalan, melainkan semua lillah, bukan di nafs, bagi nafsu tak. Kemudian yang batin, Allah yadkhula qalbahu illallah, bahawa tidak masuk dalam batin hati dia melainkan memandang kebesaran Tuhan saja. Itu maknanya satu martabat yang tinggi. Dan bahawasanya orang yang mukmin, yang muhakkik, iaitulah yang telah disembuhkan. Jangan ibarat itu, disembuhkan, bukan dia menyembuhkan, Tuhan sembuhkan, ya. Yang telah disembuhkan mana oleh Allah Ta'ala hatinya daripada mana? Segala penyakit. Penyakit besar apa? Insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati dari Allah, itu penyakit besar. Maka adalah ia sejahtera pendapat, maka tiada memandang ia baginya wujud. Bila hatinya sentiasa Allah, Allah, dia nampak siapa yang jadi Allah, siapa beri Allah, siapa gerak Allah, siapa tentu Allah, semua Allah. Mana dia tak ada. Habis, ya. Maka tiada memandang ia bagi diri ini, jadi baginya, bagi diri dia wujudun. Mana wujud yang sebenar ialah dia. La mawjud bihaqqin illallah. Maka ini kunci segala kebahagiaan. Bila insan kalbi dia boleh memandang dan duduk taraf ni, maka ketika itu dia akan selamat. Ya, tak ada diri dia lagi dah. Ya, dia bila wasak ni, bila kita memandang diri, kita rasa kita hebat, kita rasa kita alim, kita rasa kita pandai, kita rasa kita bijak, kita rasa kita yang paling baik. Itu habislah, hancur. Hidup dia akan terputus dia dengan Tuhan. Itu punca kepada kekotoran hati. Maka tiada memandang ia baginya wujud. Tonton tengok ucapan dasar yang disampaikan oleh siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Apa ucapan dasar Sayyidina Abu Bakar? Ya ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum
walastu bi khairikum fa in ata'tullaha wa rasul faqawimun wa in asaitu fa'inuni wa in asaitu faqawimun ila akhir. Wahai manusia, aku telah dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu. Itu ucapan dasar Sayyidina Abu Bakar. Ya. Walastu bi khairikum, aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Itu ucapan. Kita pula kasih kita baik kan. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang dijamin syurga oleh baginda SAW mengatakan aku bukan orang terbaik di kalangan kamu. Sehingga sekiranya aku taat kepada Allah dan Rasul, ya fa'inuni, pakat-pakat tolonglah aku. Ya wa in asaitu, kalau aku derhaka pada dia, pakau perbetulkanlah akan aku. Ya, dia pun turun kan. Kalau aku tersilap, tolong betulkan. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Ya. Yang mana Nabi kata la wuzina imanu Abi Bakr bi imanil alamin la rajat imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh alam ni, nasib lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj terdengar suara zikir di atas, suara siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ya, suara malaikat Tuhan. Sebab apa? Takriman lahu, Tuhan muliakan Sayyidina Abu Bakar, masya-Allah. Itu ucapan dia sangat tawaduk. Ya, aku bukan orang terbaik di kalangan kamu. Jadi orang yang rasa dia baik, jadi orang tu wasak. Orang yang wasak, orang bila dia rasa dia baik, dia habis. Sebab apa dia rasa baik? Sebab dia pandang diri dia. Ya, benda ni akan terhapus bila dia memandang ke hadrat Allah. Sebab pusing balik, zikir amat penting. Tapi memahami benda tu lah. Zikir dengan sungguh-sungguh dan kena pada tempat dan kafiat dia, insya-Allah dia membersihkan dalaman kita. Dan bila dalaman dia bersih, maka dia akan dipancarkan berbagai kurniaan-kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Persiapan bila kita buat, insya-Allah dia akan sampai wurudul imdad, bantuan itu sampai bihasabil isti'dad, dengan kadar persiapan kita buat. Wasyurukul anwar, dan memancarnya nur hati ala hasabi safail asrar, di atas bersihnya safa sir gitu. Batu jalan semua jalan membersihkan sir dalaman. Dan kerana inilah apabila puji ia, maka malu ia kepada Allah Ta'ala. Ya. Macam orang puji kita lah, padahal bukan kita punya kan. Kita pun malu. Kerana inilah apabila puji ia, maka malu ia kepada Ta'ala, bahawa dipuji atasnya dengan tiada baginya hakikat dan dipandang baginya. Dan bahawasanya orang yang memandang ia baginya wujud serta Allah Ta'ala pada hakikat, maka menyutukan ia akan dia. Kalau kita memandang wujud kita sama dengan wujud Tuhan, maka dia telah syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dia rasa dia boleh menentukan, dia rasa dia boleh membuat, maka wasak dia. Adapun kalau dia tidak i'tikad tapi terpandang-pandang benda tu, yang ni nak dibuang. Dipanggil khatir-khatir yang radiah, yang tak elok, yang menyebabkan kita terdinding dengan Allah Ta'ala. Maka dicuci dengan apa? Dengan istighfar, taubat, wa zikr, dan banyakkan zikrullah, insyaAllah dia akan bersih. Dan barang siapa berdiri serta syukrin, dia berdiri dengan syukur segala hamba, dan reda ia dengan dia, nasai adalah ia menunjukkan atas wujud jahilnya dan jauh daripada Tuhan. Barang siapa berdiri serta syukur segala hamba, ya, dia syukur kepada hamba, bukan dia pandang Tuhan. Kita kena syukur dengan Tuhan. Ini dengan hamba bukan main dia terima kasih. Tuhan langsung dia tak ingat. Ini manusia paling jahil. Ya. Nasai adalah ia menunjukkan atas wujudul jahli, wujud kejahilan dia, dan mu'dih, dan jauh dia daripada Tuhan. Maka dimasuk matan ajahalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia, siapa dia? Orang yang meninggalkan dia akan yakin barang yang kepadanya, iaitu barang yang atasnya pada segala dosa, segala aib, segala sifatnya yang jahat, yang tiada syak dalamnya. Sebab apa dia tinggal? Kerana menyangka barang yang kepada manusia, itu barang yang zahir atasnya daripada baik amalnya. Maka sejahil-jahil, ya, manusia yang bersifat dengan kejahatan. Jadi ajhal, dia kalau bahasa Arab dia panggil ismu tafdil. Mana makna ni terlampau dalam. Sejahil-jahil, bukan jahil sembarang, jahil sungguh. Siapa dia? Man taraka yaqina ma indahu,
mereka yang meninggalkan yakin barang kepada, mana dia tahu yakin. Kita kenal diri kita tak kenal. Nak tahu kenal pergi semayang kan. Kita semayang 2 rakaat, kita tengok berapa second kita boleh menghadap Tuhan. Ya. Kadang kosong tu ada. Yang kata takbir Allahu Akbar, habis nak mengayak. Macam-macam kerja, macam-macam cerita dalam tu ada. Hati dia tidak mi'rad kepada Allah Ta'ala, atau taraf dia. Sedangkan as-salatu mi'radul mu'min, sembahyang tu mi'rad. Mi'rad bukan mi'rad macam Nabi jasadkan. Mi'rad mana uruj, naik qalbi tu menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertawajuh kepada Tuhan. Ya, tiba-tiba dalam sembahyang baru baca doa iftitah dah habis. Allahu Akbar kabira, dah masuk macam cerita dalam. Kemudian dibohong pula dengan Tuhan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan, tiba-tiba kalbi tak menghadap. Tuhan jawab, kazabtah, dusta engkau, Tuhan kata. Ya, belum rokok dah kena kata, dusta engkau, kazabtah, Tuhan kata. Ya, itu bermakna apa? Dia sedar diri dia masih jauh dengan Tuhan. Patut yang tu dia pergi selesaikan, pergi ajaz, pergi selesai. Carilah orang yang boleh membantu dia ke arah itu. Ya, sebab dia panggil talabul syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Mencari akan mursyid yang boleh membimbing ruhani kamu menjadi kemiskinan. Ya. Sebab kita ni kita baca tentang kitab ni, kita baca untuk mendapat maklumat, ada untuk mendapat rasa. Dia kena cari jalan. Dia ada 2 tu, riyadhah wal mujahadah. Kalau sekadar dibaca je, sekadar mengambil pengetahuan, dia tak berjejak kepada hakikat. Ya, dia kena cari jalan dia, macam mana nak sampai dia, atau kena cari jalan dia. Sebab Imam Ghazali sebut sini, bukan saya sebut, Imam Ghazali sebut dalam karangan yang masyhur Ihya Ulumuddin, mencari akan guru mursyid yang membimbing rohani kamu menjadi kemiskinan, walaupun kamu alim sebesar pada ilmu zahir, 4-5 mazhab alim. Ya, tapi jalan ni dia kena cari khas. Seorang di ulama besar di Kelantan, Tuanku Haji Daud Bukit Abang, dia belajar tentang 40 tahun. Kita mengaji 10 tahun kata dah alim. 40 tahun dan alim 7 mazhab, bukan 4 mazhab, 7 mazhab dia. Apa ucapan akhir dia? Ya, di ujung-ujung umur ni, nikmat yang paling dahsyat hebat aku dapat ini dalam ilmu tariqat sufiyah. Nikmat aku dengan Tuhan yang aku dapat ini dalam perjalanan tasawuf dan perjalanan tarikat dan jalan ma'rifat. Sebab dia terus kita dengan dia. Adapun ilmu syariat, kita membincang antara hukum hakam dia dan laksana, itu wajib, itu besar. Yang ni terus dengan dia terus lagi besar. Ilmu syariat tu tinggi, tapi ilmu hakikat lagi tinggi, itu maksudnya. Ya, itu maksud dia apa? Kontak kita dengan dia terus. Sebab tu ulama ada 2. Arif bi ahkamillah, tu ulama syariah. Satu lagi arif bi ahkamillah, itu ulama syariah. Satu lagi arif billah, atau para awliya. Kalau mengenal tadi arif peringkat awam, dia mengenal bil dalil wal burhan. Kalau peringkat yang ni dia mengenal bil azwaq, ya, bil kashfi, dengan pembukaan rohani dia dengan Tuhan. Maka ni di antara perkara-perkara yang nak membersihkan ruhani supaya dia boleh berjalan dan terus sampai ke hadrat Tuhan. Di antara dia benda penyakit yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi agak sukar dikesan. Kalau kita penyakit luar ni, penyakit dalam dan kanser, barah, atau tak boleh nak cek luar tu, dia kena pergi pakar ni, pakai alat-alat dia cek. Ya, itu. Maka di sini satu perkara yang dikatakan kadang-kadang manusia tiap perasan. Ajhalun nas, sebab tu Ibnu Athaillah As-Sakandari, wali besar, dia letakkan taraf dia ajhal. Mana paling jahil manusia apa? Man taraka yaqina, mereka yang meninggalkan benda yang dia yakin pada diri. Mana dia kenal diri dia masih jauh dengan Tuhan. Ya, diri dia masih lagi makna jauh dengan Allah, masih lagi banyak terlibat melanggar perintah Tuhan. Kalau buat ibadat betul-betul tawajuh kalbi ke Tuhan, yang mana peringkat iman dia berperingkat ilmu yakin, belum naik ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, belum berjejak lagi, bermakna masih jauh. Apa tugas dia? Sepatut dia berikan tumpuan dan usaha ke arah itu, tapi tidak ada tinggal. Itu dia kata taraka ma indah. Sebab apa dia tinggal? Li zanni ma indan nas, sebab dia berpegang dengan zan manusia kepada dia. Apa zan manusia? Sebab dia tak tarak zan, ya, iaitulah li zanni,
bukan yakin tu, lizan. Mana manusia mengukur kita tadi, dia puji kita, dia sanjung kita, ya, dia angkat kita dengan sebab zan dia saja. Dia tengok zahir kita baik, dia puji. Kita pula seronok dengan pujian dia, bukan taraf yakin tu, taraf zan, sebab dia tak mengenal hakikat kita sebenar. Maka kita tinggalkan bercara yang kita sendiri tahu yakin, kita tinggal benda zan. Ini dipanggil apa? Ajhal. Sejahil-jahil manusia. Sepatutnya macam tadilah, bila dia tahu kedudukan dia masih jauh, ya, tiba-tiba orang puji, maka sepatutnya apa? Dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang puji itu bukan hak dia lagi, kan? Allah. Sejahil-jahil manusia adalah orang yang meninggalkan dia akan yakin barang yang kepadanya. Mana apa dia barang yakin? Barang yang atas daripada segala dosa. Sepatutnya dia tahu dia banyak dosa lagi, sebab tu hati dia tak ada menghadap. Patutnya apa? Cepat bertaubat, jangan tunggu lagi. Cepat kembali kepada Allah, jangan leka, itu maksudnya. Dan segala aib, banyak lagi keaiban dia. Ya, zahir dia, sifat-sifat banyak lagi. Kalau dia cek, banyak silap lagi. Sepatutnya dia perbetulkan. Dan segala sifat yang jahat, yang tak elok, yang tiada syak dalamnya, sebab dia sendiri kenal diri dia. Kerana dia menyangka. Sebab apa dia tinggal tadi? Dia tinggalkan mengusahakan dan membersihkan benda ni kerana menyangka barang yang kepada manusia. Mana dia berpegang dengan pujian manusia. Apa dia? Iaitu barang yang zahir atasnya daripada baik amal. Zahir dia cantik lah, kan? Gaya dia zahir. Sebab manusia depan orang dia tunjuk yang baik. Dia tak tunjuk yang tak baik. Maka oleh kerana itu dipanggil sejahil-jahil. Wala'ayazabillah. Ya. Allah. Maksudnya yang bersifat dengan segala kejahatan perkara ini, dan terperdayalah ia dengan barang yang disangka orang dalamnya, ya. Batu ada cerita tentang orang ni terlampau sangat nak memuji, puji yang lebih-lebih pun tak elok juga. Satu penceramah tu datang, jadi dia nak puji tu terlampau sangat, akhirnya Tuan tunjukkan tersalah. Dia kata inilah ulama yang gini, ulama yang indah khabar dari rupa. Dia tak perasan ke? Dia pengurusi. Jadi orang terpanjat, apa kerja pengurusi, cakap dia terbalik. Dia kata ulama yang indah khabar dari rupa. Terperanjat habis orang tu bila kata pujian tak ikhlas, jadi macam tu. Ya, dia puji-puji rupanya terlatah, silap. Barang yang disangka orang dalamnya daripada apa? Kesempurnaan. Orang tengok luar, orang tengok kita hebat, wah puji macam-macam, rupanya sebaliknya. Dan meninggal barang yang kepadanya pada yakin. Apa yang dia yakin, dia sendiri kenal diri dia masih jauh dengan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi maksudnya benda, jangan seronok dengan pujian orang. Lebih baik kita selemak diri kita sendiri. Sila pandang kesilapan kita. Orang yang hebat, orang yang sentiasa memandang kekurangan. Ya. Mana orang yang suka memandang kekurangan tu orang pilihan Tuhan tu kan, hebat tu. Ya. Iza aradallahu bi'abdi khairah. Apabila Allah Ta'ala mengendaki hamba tu menjadi baik dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mana Tuhan pilih? Siapa dia? Pertama, faqahu fiddin. Orang tu Allah Ta'ala berikan dia tafaqquh, maknanya suka mencari, maknanya pendedahan dan memperkasakan ilmu Allah Ta'ala. Satu, ya. Kemudian wazahadahu fid dunya, hati dia tidak tertawan dengan dunia, dia tak letakkan dunia dalam kalbi dia, bahkan dalam kalbi sentiasa dengan Tuhannya. Dan ketiga yang kita bincang ni, wabassarahu uyubah, Tuhan bukakan kalbi dia, sentiasa dia memandang kekurangan dirinya sendiri. Mana orang yang sentiasa memandang kekurangan dirinya, itu orang pilihan Allah Ta'ala. Ya, bila pilih ni apa tuan? Ya, bila pilih ni benda tak banyak kan? Terlambatkan buah kan, pilih yang mana baik. Dia dapat yang banyak ke sikit, pilih tak banyak kan? Bila benda pilihan dia tak banyak. Sebab mana nak masuk line mukhtar, orang yang dipilih ni memang tak ramai kan? Mana manusia suka bahawa mendedahkan kesilapan dia, tak ada.
Fudail bin Iyad dan Syekh Hasan Basri, dan ulama besar, wali besar ni, disebut dalam Minhajul Abidin. Satu ketika dia muzakarah, ya, ada ulama dan sama ulama wali dan habis saja muzakarah, salah seorang daripada dia mengatakan, alhamdulillah, inilah majlis yang sangat saya seronok sebab kita membincangkan segala hukum hakam dan benda-benda yang besar. Seorang lagi kata apa? Tidak, dia kata. Kawan dia seorang kata tidak. Dia kata kenapa pula? Kan majlis kita majlis ilmu, dia dua bincang dua orang ulama. Dia kata kamu perasan tak? Dia kata ketika kamu berucap memberikan pandangan, dan aku juga sedemikian, kita dah terkena satu penyakit riak, masing-masing nak tunjuk hebat ilmu ni. Seorang tu penganyak, Masya Allah, dia kata betul kau cakap. Akhirnya Paba Kaya dua-dua menangis. Allah tertipu kita. Tu ulama sama ulama, dia cepat sedar kan. Ya, padahal dibincang bukan bincang benda apa, benda ilmiah, benda besar. Ada dia masuk. Kalau ulama kena pada kita ni, wallahu alam, dia cakap sab dia masuk, dia cakap sab dia masuk, ya. Kalau kita tidak memerhatikan, ya. Yang penting apa tuan? Minta pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan Tuhan tak akan lepas kita ni. Dan minta pertolongan dia. Dan dapat pertolongan dia kenapa? Banyak zikirlah tu jawab dia. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dan pertolongan Tuhan sampai kepada orang yang banyak melakukan ihsan ataupun amal saleh. Maka kita banyak melakukan zikrullah, dia cepat dapat madad bantuan daripada Ta'ala atau keadaan. Dan satu lagi kata Haris Ibnu Asid Al-Muhasibi radhiyallahu anhu bermula orang yang reda pada puji yang batil. Orang tadi puji bukan hakikat kan, disangka dia, kemudian kita buat seronok. Seperti orang yang dipermain-mainkan orang padanya, seolah-olah orang tu dipermainkan, orang disuka, ya, maka dikata orang baginya bahawasanya tahi yang keluar daripada perutmu itu baginya bau yang sangat harum. Sama macam tu, ya, tahi yang keluar dari perut kamu tu, Masya Allah, dia kata harum betul. Itu betul kan? Dia macam perli kita, ada ke tahi bau, mana ada tahi bau wangi kan, ya. Macam tu lah mana, ya. Dia puji benda yang tidak sebenar, ya. Seperti bau kasturi, dia kata, ya, kamu buang air itu bau dia macam kasturi, dia pun suka kan. Betul lah orang tu. Bodoh, ada orang pakai tahi kamu wangi, kamu suka pula. Kita marah kau perli apa kan. Itulah makna dia malu bila dia sendiri tahu kedudukan dia. Orang puji, dia kata kau macam perli dia kan. Tu. Macam orang kata gitu, Hainta ni wali besar Syekh, dia senyum macam tu kan. Dia tahu dia jauh dengan Tuhan, orang panggil wali, dia suka lah. Kalau wali nikah tak apa kan. Maka suka ia pada yang demikian itu, dan reda ia dengan dihinakan, seolah-olah penghinaan tu. Ya, najis kamu tu wangi, macam orang hina dia pula. Mana ada najis wangi? Begitulah bila kita buat amal, kita tahu diri kita masih jauh, tiba-tiba orang puji kita, seolah-olah macam dia perli kita lah. Kita tahu kita masih jauh. Sebab tu doa Sayyidina Abu Bakar tadi apa? Bila orang puji kita, dia baca apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya, jadikan aku lebih baik daripada apa yang disangka oleh orang kepadaku. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan aku tersilap engkau ambil salah dengan sebab pujian. Jangan sebab pujian orang tadi kita jadi rosak dalaman kita. Itu di antara doa bagus daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Fa inna khaira kullahu bi yadika wa anta. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila asal wa musul islam wa rasul ya ikhwan bijari habibika sayyidina Muhammad walhamdulillah subhanakallah Allah ya Rabb.